الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. InsyaAllah pada pagi ini kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi yang mulia ini, alhamdulillah kita masih lagi diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk turut bersama dalam majlis ilmu dan alhamdulillah kita masih lagi diberikan nikmat kehidupan, nikmat masa, nikmat segala macam nikmat pada pagi ini dengan apa yang perlu kita lakukan adalah dengan ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Allah. Dan sebentar tadi pun kita bacakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kerana apa? Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menghidupkan kita setelah kita tidur ataupun mati sekecil semalam. Jadi insya-Allah pada pagi ini seterusnya sama-sama kita panjatkan salam serta selawat kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan usaha kita mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat, dengan mengamalkan sunnah, dengan senyum, dengan pelbagai amalan lagi, mudah-mudahan dengan usaha tersebut mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan kita di yaumul qiyamah nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita nak membincangkan tentang surah Al-Asr. Surah Al-Asr, surah demi masa. Jadi subhanallah, kalau kita lihat surah Al-Asr, saya bacakan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Demi masa. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Subhanallah. Kenapa pentingnya surah Al-Asr ni ataupun surah Al-Asr ini dari masa? Kerana kita membincangkan tentang kehidupan kita, tentang kehidupan kita yang sentiasa berjalan, mulai daripada kita di alam roh sehinggalah nanti di hari kiamat nanti. Masya-Allah. Subhanallah. Kalau kita lihat surah Al-Asr ini menggambarkan, kalau berujukkan kepada hadis, saya bacakan sebuah hadis yang dikatakan oleh para ulama bahawa masa ini kan ramai yang sebut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, subhanallah, kita lihat betapa gambaran ini menunjukkan bahawa dalam kehidupan ini terdapat masa sebelum dan juga selepas. Dari Ibnu Abbas katanya apa? Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Iaitu apa? Yang pertama sekali masa sihat sebelum sakit. Masa kita sihat sebelum sakit, itulah rebut 5 perkara. Yang pertama, masa sihat sebelum sakit. Masa kaya sebelumnya datang masa sempit, masa miskin. Yang ketiga, masa lapang sebelum tiba masa sibuk. Dan yang keempat, masa mudamu sebelum datang masa tua. Dan masa hidup sebelum tiba masa mati. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Jadi subhanallah, hadis yang saya bacakan sebentar tadi, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian,
Hadis tersebut merupakan satu peringatan dan tarbiyah yang terbaik buat kita semua, buat umat Islam, buat setiap umat, agar apa? Agar berwaspada, dengan waktu kehidupan yang kita tahu banyak cabaran yang kita akan lalui, masya-Allah. Dan satu tarbiyah, satu peringatan buat kita yang mana kita ini mudah untuk apa? Mudah untuk Allahumma salli ala Muhammad, mudah untuk alpa, mudah untuk leka dengan kehidupan 24 jam yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah, kalau kita lihat, subhanallah, tentang waktu sebentar tadi, kita akan pergi satu demi satu, demi masa. Masya Allah, kalau kita lihat tadi tentang masa, yang disebutkan oleh para ulama, 5 perkara sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin, dan yang paling penting, hidup sebelum mati. Jadi dalam kehidupan kita, al-hayah pada saat ini, daripada pagi sampai ke malam, daripada kita muda sampai ke tua, ada stage yang perlu kita lalui. Dan pada saat ini, gunakan kesempatan yang ada untuk kita tambah amalan, dan juga tambah ilmu, tambah kebaikan, kualiti dalam ibadah kita. Kan setiap detik dalam ibadah kita tambah kualiti, insya-Allah dipermudahkan urusan kita. Kita minta dan sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan istighfar, dengan taubat kita, Allah permudahkan urusan kita di yaumul qiyamah nanti, insya-Allah. Kerana apa? Kita nak dengan istighfar kita, taubat kita, Allah permudahkan urusan kita, dan Allah pandang kita, Allah cinta kita, Allah pandang kita dengan rahmatnya, insya-Allah. Jadi yang pertama sekali, kita sudah sentuh tentang masa. Jadi kita sentuh juga tentang ayat yang kedua, innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Allahu Akbar. Kita boleh nak bercanggah dengan perkara tersebut. Kerana apa? Dalam kehidupan ini, memang kalau kita lihat, Allahu Akbar, setiap masa yang kita ada, daripada kita muda sampai ke tua, kadang-kadang kita nampak banyak masa yang kita telah leka, banyak masa yang telah kita alpakan, banyak keadaan, masa-masa, situasi yang banyak kita lekakan. Maksudnya apa? Banyak masa yang kita gunakan untuk perkara yang tidak berfaedah, banyak masa yang kita gunakan untuk perkara yang tidak mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Jadi hari ini kita nak bincangkan bagaimana untuk isi masa-masa tersebut dengan perkara yang baik, isi masa-masa tersebut dengan perkara yang berfaedah, yang bermanfaat untuk diri kita. Jadi subhanallah, tentang manusia, innal insana lafi khus. Manusia ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, manusia, al-insan, bukan setakat manusia, bukan setakat manusia biasa, bukan setakat individu biasa. Bahkan manusia ini ada peranannya. Apa dia? Masya Allah, manusia, kita ada dua peranan. Yang pertama sekali sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua sebagai seorang khalifah di atas muka bumi ini. Jadi subhanallah, kalau kita lihat, innal insana lafi khus, sebagai seorang hamba macam mana? Allah kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin wal insa, jin dan manusia ini kecuali apa? Kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, kalau kita sebagai seorang hamba dalam kehidupan ini, masya-Allah, maksudnya setiap daripada bangun pagi, Allah memang ciptakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah ciptakan bumi ini, dunia ini untuk kita diuji, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Memang Allah ciptakan, Allah akan bagi ketakutan, Allah akan bagi kegelisahan, ujian, berbagai ujian itu untuk sebab apa? Sebab Allah nak bagi pahala untuk diri kita. Allahu Akbar. Masya-Allah. Dan Allah nak tengok siapa yang paling banyak baik amalannya, kan? Surah Al-Mulk, Allah nak tengok ujian di atas muka bumi ini. Allah tengok siapa yang paling sabar, siapa yang paling baik amalannya, siapa yang
paling bersabar ketika mana saat diuji. Sebab apa? So waktu kita gembira, tiada apa yang nak diuji. Waktu kita gembira, kita senyum. Waktu kita gembira, kita bahagia. Tapi bila sakit itulah, bila ada rasa diuji, bila ada kegelisahan, bila ada ketakutan, bila ada kelaparan, bila ada saat-saat diuji, itulah yang mana, itulah yang Allah nak bagi pahala. Tengok, sabar, redha dengan apa ujian yang diberi oleh Allah Azza wa Jal. Jadi subhanallah. Okey, berbalik semula kepada seorang hamba. Masya Allah. Jadi seorang hamba, apa yang perlu kita buat dalam kehidupan kita untuk capai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maksudnya apa? Kita buat, laksanakan perintah apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya yakin kita semua sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jal, kita tak pernah lari daripada melakukan kesilapan. Subhanallah, tak pernah lari daripada melakukan kesilapan. Banyak kesilapan yang kita lakukan. Tapi sebaik-baik kita, sebaik-baik pendosa, sebaik-baik yang melakukan kesilapan adalah siapa? Adalah mereka yang bertaubat, adalah sesiapa yang bertaubat, adalah insan yang bertaubat. Kerana apa? Allah ya Ghafur, Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghaffar, Allah Ar-Rahim, Ar-Rahman. Allah lah yang maha menerima taubat. At-Tawwab, Allah yang maha menerima taubat. Allah lah maha pengampun. Jadi kita diciptakan sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mohon ampun kepada Allah. Dan itulah kerana kita ini tidak pernah lari daripada melakukan kesilapan, dan itulah peluang kita, kerana Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi subhanallah, Uzaifah kat ada live jap. Jadi subhanallah, yang pertama sekali kita lihat semula kepada keadaan kita pada saat ini sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jal. Sentiasalah beribadah, bersangka baik dengan Allah Azza wa Jal. Jangan sehingga kita, bila mana kita melakukan kesilapan, melakukan dosa, astaghfirullahalazim, melakukan dosa, jangan sehingga Allahu Akbar, jangan rasa ada putus asa untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kerana apa? Bila mana datangnya rasa putus asa ini, rasa ya Allah, aku dah tak layak dah. Yang tu, bila rasa begitu, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkanlah balik pandangan kita, betulkanlah balik apa yang kita fikirkan. Kerana apa? Kerana di atas muka bumi ini memang Allah ciptakan ujian-ujian ini untuk diuji, untuk kita diuji, dan akhirnya pahala sabar itu dan apa yang kita nak nampak adalah jangan pernah berputus asa dan jangan pernah bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Kena bersangka baik dan kena sentiasa jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa dan jangan pernah bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa okey, tak boleh ni, tak layak dah ni. Tak. Maksudnya kita kena sentiasa rasa okey, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Kita ambil kesempatan, ruang yang Allah bagi dalam kehidupan kita, masa yang masih ada ini, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah, Masya Allah, terlampau banyak amalan yang Allah berikan, terlampau banyak amalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan. Kan, Masya Allah. Subhanallah, solat taubat, solat sunat, kita perlu amalkan dalam kehidupan seharian kita. Paling kurang-kurangnya satu solat sunat. Paling kurang. Yang paling banyak, Masya Allah, setiap solat fardu itu ada solat sunatnya. Pada waktu malamnya ada solat sunatnya. Pada waktu paginya ada solat sunatnya. Itu yang kalau boleh, yang boleh kita laksanakan dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, baik, insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hamba baik. Sebaik-baik hamba, sebaik-baik pendosa adalah yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita gunakan masa yang kita ada sebagai hamba untuk jadi hamba yang terbaik. Allahumma salli. Untuk jadi hamba yang terbaik, gunakanlah masa yang kita ada pada saat ini
kita gunakan sebaik mungkin untuk lakukan amalan. Saya ada satu kisah yang saya pernah dengar daripada seorang guru saya ni kan. Dia menceritakan tentang seorang insan yang mana dalam kehidupan seharian dia, sebab dia, Allahu Akbar, arwah ni lah, maksudnya seorang insan yang telah pergi meninggalkan dunia, yang mana diceritakan ketika mana guru ini menguruskan jenazah tersebut dalam keadaan yang berpeluh-peluh. Masya Allah, maksudnya apa? Rahmat Allah turun, berpeluh-peluh, rahmat Allah turun kan, Masya Allah. Dan bila ditanyakan kepada ahli keluarganya apa yang dilakukan oleh arwah tersebut sewaktu di hidup, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah, kehidupannya kehidupannya Masya Allah, memang sentiasa dipenuhi dengan perkara yang bermanfaat. Contohnya, kalau waktu solat memang pergi masjid, memang pergi surau untuk melaksanakan solat jemaah. Yang pertama. Yang kedua, Allahumma salli, ditanyakan lagi kepada ahli keluarganya kata tasbihnya yang dahulu pada waktu mudanya, besar-besar biji-bijinya, akhirnya dah tinggal kecil-kecil seperti macam manik-manik tasbihnya itu. Maksudnya apa? Memang setiap masa dipenuhi dengan zikrullah. Zikrullah. Dan ditanyakan lagi apa amalannya yang dilakukan oleh arwah tersebut. Ditunjukkan kepada guru tersebut sebuah naskah Al-Quran yang dah nampak lama sangat. Masya Allah, nampak usang, nampak macam ya Allah dah lama. Rupa-rupanya Al-Quran itulah dah seletek berapa kali dah, daripada dia muda sampailah ketua, dia menggunakan Al-Quran tersebut. Dan setiap masa dipenuhi dengan membaca Al-Quran. Subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah antara contoh-contoh manusia ataupun yang kita boleh lihat betapa penghujung hidupnya dalam keadaan yang baik kan, dalam keadaan yang waktu jenazahnya dimandikan berpeluh-peluh kan, Masya Allah, subhanallah. Dan kalau kita lihat, ditanyakan kepada ahli keluarganya bagaimana amalannya, itu dia, amalannya cukup hebat. Jadi kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ini, setiap masa perlu muhasabah. Allahumma salli ala muhasabah. Allahu Akbar. Aku ni atas muka bumi ini sebagai seorang hamba perlu ikut perintah Allah. Kalau melakukan kesilapan, kembali kepada Allah kan. Semuanya berkait dengan Allah kan. Melakukan kesilapan, kembali kepada Allah. Dan jangan pernah berputus asa. La tayasu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Azza wa Jal. Ini subhanallah, itu tentang hamba. Al-insan, hamba. Jadi kita teruskan kepada yang seterusnya. Kita bercakap tentang khalifah. Ketika ditanyakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak ciptakan dekat atas muka bumi ini khalifah. Siapa khalifah tersebut? Bukan setakat khalifah pada zaman-zaman dahulu yang kita kata khalifah Sayyidina Abu Bakar, khalifah Sayyidina Umar. Tak. Khalifah tersebut adalah diri kita sendiri. Khalifah tersebut adalah pemimpin. Pemimpin tersebut adalah diri kita sendiri. Bukannya pemimpin yang lain. Bahkan pemimpin tersebut dikatakan ditujukan untuk diri kita. Masya Allah, subhanallah. Jadi kita sendiri adalah pemimpin. Pemimpin kepada apa? Masya Allah. Ini yang kita akan ceritakan tentang pemimpin berkaitan dengan diri kita sendiri. Jadi subhanallah, bila kita katakan pemimpin dalam sebuah keluarga, kita lihat ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada kakak, ada abang. Kita semua adalah pemimpin. Contohnya, ayah memimpin kepada keluarga tersebut. Ayah memimpin kepada ibu, pimpin anak-anak. Kalau ibu pimpin anak-anak, pimpin ahli keluarganya. Supaya apa? Supaya menjadi generasi yang bagus. Supaya generasi dan generasi yang soleh wal musleh. Generasi yang cemerlang, generasi yang dapat mendatangkan manfaat bukan sekadar dalam keluarga, bahkan nak datangkan manfaat itu secara luas, secara besar. Bukan setakat kan daripada keluarga, kita masuk kepada masyarakat. Dalam masyarakat kita akan besarkan, akhirnya manfaat tersebut akan dirasai oleh dalam negara tersebut, dan Masya Allah mungkin boleh berluasa sehingga satu dunia. Jadi subhanallah, khalifah
pemimpin. Jadi kita berkait dengan pemimpin itu dalam sebuah keluarga, dalam sebuah organisasi. Jadi kalau jadi pemimpin begini, kita kena pimpin dengan pimpinan yang benar, pimpinan yang bagus. Kena ada musyawarah sentiasa. Jika ada satu masalah yang berlaku dalam keluarga, perlu pemimpin berkumpul, bermusyawarah dengan ahli keluarga, apa yang tak betul. Kalau pimpinannya bagus, insya-Allah akhirnya orang-orang yang dipimpin insya-Allah akan bagus. Kecuali saat-saat diuji, pasti ada saat-saat diuji. Pasti yang bila mana contohnya, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita lihat tuan-tuan perempuan, Allahumma salli, banyak juga kan. Sebab dalam kehidupan memang akan diuji. Contoh dalam keluarga tersebut, ayahnya baik, tiba-tiba anaknya Allah perangai buruknya, masya-Allah kan. Ada begitu. Sebab apa? Itulah ujian. Itulah ujian. Tapi jangan pula kita judging. Allahumma selamat. Saya pun tuan-tuan perempuan sebagai seorang anak ustaz yang kadang-kadang bila kita buat silap sikit, Allahumma selamat, orang pun, apalah anak ustaz ni buat macam ni. Banyak pula orang kata macam tu. Sedangkan kita manusia biasa, kadang-kadang buat silap. Buat silap tu kesilapan biasa. Tapi yang paling penting kita betulkan semula apa yang kesilapan yang telah kita lakukan. Dan kita minta ampun, minta maaf. Kalau kita buat kesilapan dengan manusia, minta maaf dengan manusia. Kalau kita buat kesilapan dengan Allah, sentiasalah mohon taubat kepada Allah Azza wa Jal. Jadi subhanallah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bincangkan tentang pimpinan khalifah. Jadi tentang pemimpin. Kita memimpin orang lain, kita pimpin organisasi, kita pimpin masyarakat. Tapi tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, yang paling penting adalah kita kena pimpin diri kita. Pimpin diri kita supaya jadi insan yang cemerlang dan akhirnya akan membawa manfaat kepada orang lain. Kebaikan secara berluasa bermula daripada diri kita sendiri. Jadi subhanallah, pimpinan tentang diri kita saya nak sentuh jugalah, banyaklah sebenarnya, daripada awal sampai akhir, daripada setiap anggota badan kita ini ada yang perlu kita pimpin. Pimpin mulut kita untuk bercakap yang baik, pimpin telinga kita untuk mendengar yang baik, pimpin mata kita untuk melihat perkara-perkara yang baik, pimpin mulut kita untuk zikrullah, untuk berkata-kata yang baik. Pimpin. Kita adalah pemimpin. Pimpinan mula dari mana? Daripada hati. Jadi bila mana bersihnya hati ini, insya-Allah akan terpimpinlah kita punya anggota-anggota yang lain ke arah kebaikan. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, hari ini kita membincangkan tentang Al-As, surah demi masa, surah Wal-As. Banyak lagi apa detail-detailnya kan, saya sentuh tentang masa sebentar tadi, 5 perkara sebelum 5 perkara. Jadi ambil kesempatan waktu masa lapang, ambil masa waktu masa lapang, gunakan masa lapang tersebut untuk perkara yang berfaedah. Kalau contoh kita tak mampu untuk lakukan seseorang, ajak anak-anak untuk lakukan ibadah dengan secara berjemaah. Dan yang kedua, waktu kita kaya sebelum miskin. Waktu kaya ni tuan-tuan, ambillah peluang untuk kita banyakkan bersedekah, banyakkan menolong orang lain. Subhanallah, satu nasihat daripada tuan guru saya, dia kata apa, saya tanyakan kepada ustaz ni, saya tanya kepada guru, ustaz, macam mana ustaz, kalau kadang-kadang kita waktu kaya ni, makin kaya makin rasa kedekut, makin rasa macam tak naklah bersedekah kan, rasa macam takut nak hilang duit tu. Jadi ustaz kata apa? Ustaz kata macam mana caranya? Caranya adalah bermula ketika mana kita susah tersebut. Bila mana kita susah, bila mana kita tak ada duit tersebutlah. Bukan tak ada duit, maksudnya kurang duit. Waktu tu lah kita mula. Daripada bawah tu kita mula untuk bersedekah. RM1 sehari, 50 sen sehari cukup. Kita mula. Sebab kebiasaan ini, kalau kita dah biasa, habit amalan yang kita dah biasa ini, insya-Allah akan bila mana tahap kaya, maksudnya bila mana kita dah biasa, walaupun bermula daripada kita kurang dari segi kewangan, insya-Allah bila mana kita dah banyak duit nanti pun, insya-Allah kita akan mudah untuk memberi, mudah untuk bersedekah. Jadi sebenarnya
amalan tersebut memang kita kena laksanakan setiap hari. Sedekah, senyuman, membantu orang lain, memberi. InsyaAllah mudah-mudahan dapat memberi manfaat untuk orang lain, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, Alhamdulillah pada pagi ini kita sebutkan tentang surah Wal-Asr. Banyak lagi huraiannya, tapi insyaAllah ada kesempatan lain kita akan sambung, jika ada kesempatan lain insyaAllah. Jadi gunakan kesempatan yang ada pada saat ini untuk kita menambah kualiti dalam ibadah kita. Saya yakin tuan-tuan puan-puan rahmat Allah sekalian sudah ada list amalan yang perlu dilakukan pada setiap hari. Jadi gunakan kesempatan untuk buat sebaik mungkin, dan setiap kali nak buat tu kita betulkan balik niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut dah buat ni tak perasan pula Allah Akbar, Allah Akbar, tak niat kerana Allah, ataupun riak, ataupun ada rasa sombong. Jadi kita kembali untuk betulkan hati kita dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sentiasa rasa dah jauh daripada Allah, sentiasalah pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan istighfar, insya-Allah. Jadi subhanallah tuan-tuan puan-puan rahmat Allah sekalian, pada hari ini mudah-mudahan kita semua dipermudahkan urusan, dan semoga apa yang saya kongsikan pada pagi ini insya-Allah dapat memberi manfaat kepada semua yang mendengar. Jadi terima kasih sekali lagi. Ada kesempatan di lain hari kita berjumpa lagi, dan jaga diri, jaga SOP. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari. Semoga dapat manfaat daripada perkongsian pada pagi ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Alhamdulillah.